Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu ila salatih fa kana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah in sarafa ka yauma waladhu ummuh." Setengah daripada tanda kelebihan bila sungguh mereka sembahyang, maka suci daripada dosanya. Apabila berdiri seorang hamba Allah Ta'ala kepada sembahyang dan adalah hawanya, iaitulah hati, kendak dia tu, hawa nafsu. Mana hawa tu, mana kendak dia tu, yakni kasihnya. Kendak maknanya perasaan kasih dia, hawa. Dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah Ta'ala. Mana berhadap yang layak dengan Tuhan, bukan berhadap macam kita. Lapas berhadap, kalau kita makhluk, semua makhluk kita faham duduk depan. Bukan dengan Tuhan, jangan. Dasar kita tu besar, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak ada satu wajah keserupaan dengan makhluk. Maka berhadap al-yali alladhi yaliku bihi, yang layak dengan Tuhan. Mana tawajuh qalbi dia ke Tuhan, itu dipanggil berhadap dia. Dia muraqabah, dia musyahadah kepada Tuhannya. Berhadap kepada Allah Ta'ala, nasaya berpaling ia daripada segala dosanya seperti pada hari diperanakkan oleh ibunya. Mana apa? Bersih. Itu maknanya kelebihan apabila seorang menjaga akan sembahyang ni disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ada pun berdiri betul, maka iaitu adalah tubuhnya dan hatimu itu seolah-olah berdiri berkhidmat berhadapan hadrat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu tunduk, serta dengan kehinaan, rasa diri kita paling hina, paling bangsat dengan Tuhan, ya. Baca dalam mazhab Syafi'i kita disuruh pandang tempat sujud, ya, tempat yang paling rendah. Tempat orang lacak, orang pijak, itu tempat kita hantar dahi gitu, ya. Ada pun mazhab Malik tak di pandang depan, sembahyang di pandang depan. Berdasar pada zahir ayat, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Di haram depan pandang tegak, itu mazhab Maliki lah. Tunduk serta dengan kehinaan dan berlepas hatimu daripada kebesaran. Mana lepaskan, buangkan segala takabur, besar diri kita tu, ya, dengan apa? Segala sifat kesempurnaan yang kita sangka ada, padahal apa pun tak ada. Konon kita rasa kita besar, kita hebat, kita banyak ibadat, kita alim, kita banyak ilmu, kita ada pangkat dunia ke pangkat apa, semua bukan tempat dia. Sembahyang tempat menghinakan diri pada Tuhan. Tak layak kita nak bawa cerita lain, ya. Awal Allah kata apa? Hendaklah kamu sembahyang, hadapkan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Allah Karim. Wa aqimis salah li zikri. Aqimis salah, dirikan kamu ke sembahyang. Tujuan apa? Li zikri, supaya kamu ingat. Maka ingat ikut martabat lah. Ada ingat bentuk hati, ada ingat bentuk roh, sir, muraqabah, ada musyahadah dan sebagainya. Yang penting dia ada konteks. Paling tidak pun kita ingat dalam bentuk munajat. Yang semayang tu ingat dalam bentuk munajat, yang macam-macam bentuk ada. Kita minta munajat sepanjang-panjang semayang tu, minta, "Ya Allah, Engkau tariklah hatiku ke hadrat-Mu." Habis, itu paling kurang. Kita minta dalam semayang tu, sujud, rokok, "Ya Allah, tolonglah tarik qalbiku menghadap Engkau." Bila hati kita boleh menghadap Tuhan, cantik, macam-macam kurnia dia akan dapat, ya. Jangan di pembelakangkan. Sembahyang tempat menghadap, pergi belakang ingat benda lain, ya. Dalam kita lain, Imam Ghazali kata, "Kenapa engkau lari? Ya, kenapa engkau lari dalam sembahyang? Sembahyang untuk menghadap, kau pergi lari tempat lain apa? Ingat sana, ingat sana, rasa dia belayar sana. Parakan 4 negeri dia pergi." Habis. Dan ingatkan dalam hatimu bahawa Allah SWT melihat dia akan kelakuanmu. Dalam sembahyang nanti kita rasa kita sedang dilihat, dan itulah sebenarnya, ya. Mana Allah SWT mentajalikan kebesaran di situ, sehingga kita rasa bahawasanya sifat takluk bagi sifat samaknya, sifat basarnya, kita baca semua didengar, kita bergerak semua dilihat, dan ilmu dia mengetahui apa perkembangan kalbi kita, atau betul-betul kita menghadap.
lebih besar daripada menghadap raja lagi. Dan melihat ia segala yang di dalam hatimu, maka hendaklah engkau berdiri seperti di hadapan raja yang besar. Itu paling kurang. Dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala, seperti malu daripada raja itu, dan serta pula rasa haibah gerun daripadanya, atau malu engkau daripada orang yang saleh. Itu paling kurang lah. Macam mana kita dengan orang-orang hebat, para aulia, dan orang yang besar-besar daripada kaummu. Dari kerana itulah berkata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, kaifal haya'u minallah, ya, betapa malu daripada Ta'ala itu ya Rasulullah. Macam mana bentuk dia, macam mana cara dia? Maka sabda Rasulullah SAW, tastahyi minhu kama tastahyi min rajulin salihin min qaumik. Mengendalah engkau malu daripada Allah Ta'ala, ya, seperti engkau malu daripada seorang lelaki yang saleh daripada kaum. Ya, kita menghadap ulama besar, wali besar, ya, mursyid besar misalnya, duduk depan orang ramai yang duduk depan dia kekot kita dan tak bergerak dia, senyap gitu kan, macam tikus atau keberas. Itu paling kurang, ya. Itu makhluk lagi, walaupun dia besar masih makhluk. Ini menghadap Tuhan sendiri, ya. Waktu sembahyang cukup hebat, waktu kita latih, ya, sikit naikkan persen kekhusyukan dengan membanyakkan sembahyang sunat. Lagi tak khusyuk, bangun lagi sampai ada kurang pun dapat 2-3% naik. Bawa lama-lama dia naik lagi kan. Mutu kekhusyukan itu yang paling penting, sebab tempat tilik Tuhan tu. Ada pun niat, maka hendaklah engkau menyahajakan di dalam hatimu. Ini dibahas satu-satu rukun atas menjunjung suruh Allah Ta'ala. Sembahyang ni semata-mata kita menjunjung suruh dan arahan dia, dan mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan akan dia, dan memeliharakan daripada yang membatalkan akan dia, dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia. Dia kita akan jaga betul. Dan sekalian itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala, kerana mengharapkan bagi pahalanya, ini peringkat syariat, dan takut akan siksanya, ini lapis yang kedua, dan menuntut hampir, ini yang ketiga. Ada 3 maratib, ya. Peringkat pertama, orang buat ibadat paling bawah kali, nakkan balasan. Yang kedua, dia tak berhati balasan sebab dia buat nak takutkan kena azab. Yang ketiga paling tinggi, ialah dia menyaksikan, ya, ialah dia menuntut takarrub, hampir diri dengan Tuhan. Dan engkau ingat akan yang demikian itu semua itu ialah nikmatullah, nikmat daripada Ta'ala dan taufik dan hidayah dia, yang kita boleh lakukan ibadat secara zahir, dan boleh kita prepare sikit-sedikit. Allah Ta'ala izinkan yang batin tadi, itu semua kurnia dia, itu semua izin dia, semua gerak daripada dia, bukan kita tak ada apa pun, ya. Ada pun menyebut tiap-tiap takbir, ya, tiap-tiap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir intikal, ya, ataupun dipanggil intikalat, takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Itu hukum dia apa? Sunat hay'ah qauliyah. Ada pun takbir yang pertama tu takbir ihram, tu hukum dia wajib, tu fardu rukun, kalau tak buat batal sembahyang. Jadi mana takbir lepas Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain tak ada. Jangan ada dalam kalbi kita ada lagi kebesaran makhluk dan sebagainya, bukan tempat dia. Dengan lidahmu tersebut Allahu Akbar, maka sagianya engkau hadirkan, datangkan pada kalbi kita, di dalam hatimu tiada yang terlebih besar melainkan Allah Ta'ala. Supaya apa? Muwafaqah, supaya bertentangan, sejajar mulut hatimu dengan lidahmu. Dia tak mau berselisih, lidah cakap lain, mulut rasalah lain. Betul ketika itu berdapat kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Maka jika ada dalam hatimu itu suatu yang besar lain daripada Allah Ta'ala, yang diingat, yang difokuskan, ditumpukan, maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahawasanya engkau berdusta, ya. Bohong, kalau Tuhan kata, kena bohong dalam semayang tak berat. Betul, kena jaga betul segala gerak-geri semayang kita, segala ucapan yang kita lakukan, dia betul-betul tepat.
Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkenaan kepada taubat dan mengucap istighfar. Kita buat ni berjanji kan. Ni bukan aku janji dengan kerjaan. Lebih besar daripada itu. Tempat yang paling mulia, tempat sembahyang, tempat sujud, ibadat paling besar, paling mulia lepas daripada kalimah syahadah ila as-salah. Besar. Itu kita amati. Dan banyak kita buatkan sembahyang sunat sebagai latihan. Ada pun doa iftitah pula. Maka kala engkau baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, mana aku hadapkan wajahku bagi Tuhan yang mencipta, menjadikan langit dan bumi. Maka ketiga itu apa kita kata? Hendaklah engkau hadirkan dalam hatimu bahawa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah yang maha besar, yang maha suci daripada jihah. Jihad itu mana pihak, bukan Tuhan di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bukan. Itu semua sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka mustahil antara dengan demikian. Tiap-tiap sifat yang dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun lizalik. Allah mukhalafah dengan semua itu. Tetap dasar dia laisa kamitslihi syai', jaga. Yang ni yakin maha suci daripada pihak, Tuhan tidak berpihak sebagaimana makhluk ada pihak. Dan maha suci dia bertempat, sebab Tuhan tidak berhajat kepada tempat, dia tak serupa makhluk. Dan ialah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi supaya adalah perkataanmu itu benar, lagi muafakat sejajar, maknanya dengan yang di dalam qalbimu, dalam hati. Maka jika tiada demikian, nasaya engkau itu dusta, dan dusta sebesar-besar kesalahan daripada Allah Ta'ala. Masya Allah, jangan kita sembahyang habis kena dosa bohong, tuan. Kita wajah tu bohong, baca ni pula bohong, berat je. Amati betul supaya kita jangan terkena, maknanya satu benda yang amat besar, ditakzibkan kita oleh Allah. Tuhan bohong dengan kita pula, dusta kamu, dan menghadap tapi tempat lain kita ingat kan. Sebut besar, maha besar, tapi yang lain kita besar kan. Buat kita ucap tu dalam sembahyang, tempat paling besar tu ni. Dan apabila engkau sebut hanifam muslimah, dalam hati kita cenderung kepada agama yang sebenar, muslim, menyerahkan diri pada Tuhan. Mana muslim? Muslim yang ambil kalimah aslama yuslimu islaman. Muslim mana orang yang menyerahkan diri. Betulkah kita serah diri dengan Tuhan? Orang yang bergantung dengan Tuhan. Betul tak kita bergantung dengan Tuhan? Itu masalah. Bila kita gantung, tak ada yang lain hati dengan dia. Maka sebagiannya bahawa engkau hadirkan di dalam hatimu bahawa orang muslim sejahtera segala muslimin daripada lidah dan tangannya. Jadi makna kita ikhlas ni, makna kita jangan buat zalim dengan sesiapa pun di kalangan orang beriman. Mulut kita jangan bercakap, jangan menghina, jangan fitnah. Tangan kita jangan petik mesej. Kamu mesti mesej kan? Tidak agak bolpen. Dekat mesej satu dunia pergi kan. Jangan kita penting benda tu yang menyinggung perasaan umat Islam, sebab kita dah mengaku kita muslim. Bila muslim makna tangan kita, tindakan kita semua sejahtera, memberikan kebaikan, penjagaan kepada orang Islam, bukan mendatangkan masalah. Itu maksudnya besar sembahyang tu. Waktu bila sembahyang tu tepat tu khusyuk, memang selamat, selamat dunia akhirat. Itu dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, confirm selamat dunia, selamat akhirat. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Ini tengok kesan dia bila kita amati. Bila tidak ada unsur khianat, mengkhianati, mengata fitnah, memfitnah, selamatlah, amanlah dunia tu. Ini macam-macam ada pembohongan, itulah Allah Karim. Di lapar-lapar semua dah settle dalam sembahyang. Kalau tidak, cepat kita mengucap istighfar serta engkau menyesal akan demikian. Maknanya ucapan kita dalam tempat yang besar, tapi kita tak muafakat, tak tepat apa yang kita akukan, lalu dia ditakzib, didustakan oleh Allah wa'alaikumsalam. Wa ma ana minal musyrikin. Ni kerana lagi besar. Wa ma ana, dan tidak adalah aku minal musyrikin, daripada orang yang menyekutukan Tuhan. Kita tak terlibat dengan unsur syirik, maknanya. Maka ingatkan dalam hatimu, menafikan akan syirik yang khafi, syirik yang kecil, riya, ujub, sum'ah dan ru'yatul nafsi, memandang akan diri, serta engkau menyucikan hatimu daripada syirik yang khafi, iaitu riya, ujub, takabur dan lain-lain. Ini 800 lebih penyakit ada.
Selesai tu. Besar kan. Ya, dalam iftitah sembahyang ada banyak benda selesai ini. Ya, kita lepas daripada unsur-unsur syirik. Dan apabila engkau kata pula, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahawa sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku sekaliannya bagi Allah Ta'ala. Besar kan ni. Kita dah wakaf habis tu. Kita wakafkan hidup kita dan mati kita kerana Allah. Itulah lapas sembahyang besar kan. Maka sahaja engkau hadirkan makna yang demikian itu serta engkau fanakan, engkau lenyapkan akan segala yang demikian itu dalam dirimu, dan engkau sabitkan dengan demikian itu bagi Allah Ta'ala. Mana persembahyang kita buat, siapa bagi? Allah Ta'ala izinkan, dia izinkan. Nusuk ibadat kita buat dengan izin siapa? Dia. Siapa beri tunjuk, siapa beri hidayat, siapa beri kekuatan, semua dia. Apa ada kat itu? Apa ada kan? Atau mana kita lenyapkan benda itu, barulah hati kita boleh betul dengan dia. Dan engkau sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala semua tu. Ya, ibadat kita buat semua ada kurnia dari dia, fadlun minallah. Kerana perkataan itu ialah perkataan orang yang fana daripada dirinya dan baka bagi Tuhannya. Lapas inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini adalah lafaz orang yang fana dengan makhluk, baka di dengan Allah Ta'ala. Ya. Besar kita baca kan. Makam anak, makam bakar ada dalam lapas. Doa iftitah ni. Kan? Besar tak besar. Ini sembahyang 10 tahun tu terjemah doa iftitah. Anak tak apa ingat. Pun tak tahu. Sebab apa tak tahu, sengaja tak ambil tahu. Ya, kalau dibaca bukunya banyak kan, buku yang terjemah-terjemah tu pun kita amat-amati. Ya, satu hari 2 hari ingat dah. Pati baik kan, mengamat-amati. Ikrar dalam sembahyang kan, bukan kecil anak, besar ni. Dan apabila engkau mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam, maka engkau ingatkan bahawa syaitan itu seteru dia yang dengki. Ingat tu. Sebab kita laki-laki ada tanda kan, halkum tu ada kan. Kalau perempuan susu dia, darah haid, tu pun tanda khianat syaitan. Ya. Bila makan dia tepuk tu ni, mereka tepuk tu terbelonjol kat sini. Orang perempuan tak sempat telan, Nabi Adam tak sempat telan. Itu yang ditandakan bagi bala dia datang darah haid perempuan tiap-tiap bulan dia datang. Tu adalah tanda peringatan khianat syaitan kepada insan. Ya, itu tanda kan. Dan mengingati akan engkau kerana berkendak ia memalingkan akan hatimu daripada Ta'ala. Bersyaitan cukup takut bila hati manusia menghadap Tuhan. Dia menghadap dia tak boleh masuk pun. Terbakar dia tu. Maka sungguhnya engkau minta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu, daripada was-was seperti hadir hatimu kepada Ta'ala, supaya hati kita hudur kepada Tuhan. Ya, sebab dia musuh. Ini bukan dia buat musuh, dia bela syaitan. Hantu gaya je Malang dia bela syaitan. Polong mana dia. Macam-macam orang Melayu kan. Betul dia ngacau orang. Allah, dia buat kerja-kerja yang boleh buat syirik, na'udzubillah. Bila kita baca ta'awuz dari syaitan, bermakna kita ikrar kita akan berperang habis-habisan dengan dia. Apa peluru kita gunakan? Peluru tercanggih, 2 je. Buat disuruh, tinggal dilarang. Itulah peluru dia. Kita buat perintah Tuhan, tinggal larangan dia. Itu pukulan paling hebat pada syaitan. Pukul maut. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, engkau, mana kita segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan mentadbirkan alam. Mana kita sedar bahawa semua dalam ini pentadbiran Tuhan, fana lenyapkan benda itu. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Mana puji makhluk pada Allah, puji makhluk pada makhluk, puji Allah pada makhluk, puji Allah pada makhluk. 4 jenis puji semua kembali bagi Ta'ala, sebab dia punya semua. Ya. Maka hendaklah engkau hadirkan dalam hatimu dan syukur bagi Allah Ta'ala kerana segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu nikmat daripada Ta'ala juga. Ya, itu makna taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'fil abdi. Hidayat, tunjuk jalan ni. Ada orang dapat hidayat tapi taufik dia tak dapat. Dia tahu benda terbaik tapi tak boleh buat. Dia tahu benda tu bahaya, dia pergi buat juga. Benda tu mungkar, dia buat juga. Sebab apa? Tak ada taufik. Ya. Dia taufik ada baru dia boleh buat. Hidayat, tunjuk jalan.
Taufik maknanya khalqu quwwat ta'at. Tuhan jadikan kemampuan kita mengerjakan taat. Itu makna taufik. Lepas tu bila tak taufik habis. Dia ada hidayatnya. Dia budak-budak kan. Dia bawa motor besar, dia tengok ada seleko. Duduk di batu korak maut. Maknanya dia dapat hidayat. Dia ada petunjuk bahawa depan ni kawasan bahaya. Ingat dia slow, rupa dia tukar giar ni. Dia menyarap, ada bergulung masuk tu dalam gaung. Maknanya dia ada hidayat, tak ada tahu. Sebab kita minta dua. Dalam hadis pun Nabi minta dua tu. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran dan rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan dan rezekikan kami dapat menghindarkan diri dari kebatilan. Mana dua lapis. Hidayat satu, taufik satu. Jadi kita dapat ibadat semua apa? Taufik dari Allah Ta'ala. Pandang tu nikmat Tuhan. Barulah kita makin hampir. Bila hampir kita syukur. Bila syukur, nikmat lagi bertambah. Ya, syukur la in syakartum la azidan lakum akan tambah. Dan syukur tu mengiqalun iqalun ni'am. Syukur tu dipanggil iqalun ni'am, pengikat nikmat. Sebab kalau tak syukur, tak terikat, dia putus. Mana dalil? Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur, azab kulamat. Apa dia? Kemudian satu lagi Ar-Rahmanur Rahim. Apabila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedar bahawasanya Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kita buat ibadat semua daripada dia, masya-Allah. Ya. Kemudian menyebut nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani hamba di dalam negeri akhirat. Dunia Ar-Rahman, Ar-Rahim di akhirat. Ya, ingatkan olehmu dalam hatimu akan beberapa banyak rahmat yang tak tinggal ni. Dan engkau supaya engkau harap akan dia serta engkau besarkan akan dia dengan katamu maliki yaumiddin. Tu boleh baca dua baca, ma dengan mat atau baca kasar, maliki yaumiddin pun boleh, maliki yaumiddin boleh. Mana raja pada hari akhirat tu. Yaumiddin hari agama. Mana akhirat yang laku agama ni, dunia tak laku sanalah. Yang ini Tuhan yang memerintahkan pada hari kiamat daripada huru hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya, masya-Allah. Situ kita baca pada banyak sentuhan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Itu di antara kita menghayati dan memahami menghayati dalam sembahyang dan banyakkan sembahyang sunat latih macam ni. Ya, kita bawa sikit dapat sikit, bangun lagi sembahyang. Itu cara kita nak tekan nafsu dengan banyakkan ibadat. Nafsu ibarat binatang yang liar, maka cara dia ialah apa? Kurang umpan dia dan banyakkan muatan. Umpan dia nak tu kita blok-blok, bagi cukup, jangan ikutkan. Kemudian muatan atas belakang letak, baru dia slow nafsu tu. Ya, kalau tidak kita heret dia kita balik. Habis kemudian maka engkau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadat kerana Allah Ta'ala dan ila akhir wallah.